الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita direzekikan berada dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan rahmati kita disebabkan kehadiran kita pada malam ini, insya-Allah. Dan perbahasan kita, hadirin dan hadirat, kita akan memasuki fasal yang ke-27 daripada huraian kita ke atas kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan kitab ini, hadirin sidang jemaah, adalah ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah. Dan fasal yang ke-27 di dalam majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, adalah faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi iyadatil marid. Faslun fi iyadatihi fi hadihi fi iyadatil marid. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menziarahi orang sakit, Cuma perkataan iyadah ni adalah perkataan yang khusus, perkataan yang spesifik apabila kita berkunjung kepada orang yang sakit. Selain daripada orang yang sakit, kalau kita berkunjung kepada dia, itu disebut sebagai apa? Ziarah. Begitu. Jadi ada dua istilah. Satu ziarah, satu iyadah. Ain, ya, alif, dal, ta. Ta marbutah. Iyadah. Kalau ziarah ni kita berkunjung kepada kawan kita, jiran kita, sebagai contoh. Seorang guru kepada murid, murid kepada guru. Itu namanya ziarah. Tapi iyadah ini adalah hanya kepada orang sakit. Dia ada satu term yang khas dalam bahasa Arab. Tapi oleh kerana kita memang tak guna perkataan iyadah, kita guna perkataan ziarah dalam bahasa Melayu kita ini. Sebab itulah ziarah orang sakit pun digunakan bahasa ziarah juga. Ini di sisi bahasa Melayu lah. Jadi kita nak tengok apakah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menziarahi orang sakit. Apa yang Nabi buat? Gitu. Jadi dikatakan di sini oleh penulis kitab kita rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam ya'udu man marida min ashabih. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda menziarahi para sahabat baginda yang sakit. Baginda menziarahi para sahabat baginda yang sakit. Wa'ada ghulaman kana yakhdimuhu min ahlil kitab. Dan di sini pun satu petunjuk Nabi. Nabi pernah berziarah kepada seorang budak muda, ghulam. Ghulam ni budak muda, lelaki. Dan budak muda ni kana yakhdimuh, dia pernah berkhidmat dan dia pernah tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bantu Nabi, dia pernah tolong Nabi dan dia pernah berkhidmat kepada Nabi. Cumanya budak ni min ahlil kitab, dari kalangan ahli apa? Ahli kitab. Jadi ahli kitab dia beragama Islam ke bukan? Dia bukan Islam. Jadi adakah tengok
Kalau orang tanya, boleh tak kita menziarahi pesakit yang bukan beragama Islam? Ada Nabi buat. Begitu. Inilah petunjuk, kita katakan, petunjuk Nabi dalam menziarahi pesakit. Wa'ada ammahu wa huwa musyrik. Dan Nabi pernah berkunjung menziarahi bapa saudaranya dalam keadaan bapa saudaranya itu musyrik. Dan bapa saudaranya merujuk kepada Abu Talib di sini. Abu Talib bin Abdul Muttalib, ayah kepada Sayyidina apa? Sayyidina Ali, ayah kepada Sayyidina Ali. Jadi bapa saudara Nabi ni dahulu kita belajar sirah. Kita tahulah bapa saudara Nabi ni ramai. Maknanya adik-beradik ayah Nabi Abdullah ni ramai. Tapi yang masuk Islam hanya dua sahaja. Iaitu Al-Abbas dan juga Hamzah. Al-Abbas dan juga Hamzah. Al-Abbas adalah bapa kepada Abdullah, yang kita panggil sebagai Abdullah ibnu Al-Abbas tu, Abdullah bin Al-Abbas itu. Jadi Hamzah ni juga adalah salah seorang bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Talib, iaitu bapa kepada Sayyidina Ali. Abu Talib ni nama dia Abdul Manaf, Abdul Manaf. Tapi lebih dikenali sebagai Abu Talib. Dia tidak beragama Islam. Ini pandangan yang rajih, ini pandangan yang tepat dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pandangan yang disebutkan oleh banyak riwayat. Kenapa kita kena sebut tentang hal ini? Kerana ada sebahagian orang, dia cuba nak ketengahkan satu pahaman, satu pendapat. Dia kata apa? Sebenarnya Abu Talib ni akhirnya dibangkitkan. Dibangkitkan semula dan disuruh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun beriman. Bagi saya ini tidak perlu kita nak ketengahkan kepada masyarakat kita dengan begitu meluas, hadirin sidang jemaah. Sedangkan dalil-dalil daripada hadis jelas menunjukkan Abu Talib mati dalam keadaan tidak Islam. Dan ini disebut oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita memadai berpegang dengan pandangan tersebut. Baik. Jadi maknanya kalau orang yang ahli kitab, Nabi ziarah dia ketika dia sakit. Orang yang syirik kepada Allah pun Nabi ziarah juga ketika sakit. Para sahabat Nabi yang sakit, yang uzur, Nabi ziarah juga. Ini adalah petunjuk, hadirin sidang jemaah. Fa'arada alaihim al-islama fa'aslama al-yahudi. Bila mereka sakit, Nabi kunjung. Nabi kunjung bukan saja-saja. Nabi kunjung dalam masa yang sama, Nabi dakwah Islam. Nabi dakwah Islam. Dan kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, fa'aslama al-yahudi. Yang ahli kitab tadi tu, iaitu orang yang beragama Yahudi tu, dia masuk Islam. Budak muda yang saya kata tadi, budak muda lelaki yang dia sakit, Nabi ziarah dia tu, bila dia sakit, Nabi orang kata dakwah dia kepada Islam dan dia memeluk Islam. Walam yuslim ammuh, tetapi bapa saudaranya tadi tidak memeluk Islam. Kan ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak, Nabi datang kepada dia dan Nabi kata kepada dia, "Qul ya am, ucapkanlah wahai bapa saudaraku, kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah." Ucapkan satu kalimah yang aku akan berhujah kepada Allah untuk kamu di akhirat kelak. Maknanya Nabi akan menjadi pembela kepada Abu Talib dekat akhirat. Syaratnya kamu kena ucapkan kalimah tersebut. Tapi pada ketika itu adalah orang kata beberapa bapa saudara Nabi seperti Abu Lahab. Dia kata, atarghab an millati Abdul Muttalib. Adakah kamu nak berpaling daripada agama Abdul Muttalib? Maknanya datuk kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya Abu Talib dia kata apa? Dia kata ala millati Abdul Muttalib. Dia kata di atas agama Abdul Muttalib. Maknanya dia tak ikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia kata ala millati Abdul Muttalib. Begitu. Jadi ini menunjukkan hadirin sidang jemaah bahawasanya Abu Talib mati dalam keadaan dia tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini dalam perenggan yang berikutnya, hadirin sidang jemaah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadnu minal marid. Nabi ni apabila satu orang itu sakit, Nabi dekat dengan dia. Yadnu minal marid ni maknanya Nabi mendekatkan kedudukan Nabi dengan dia. Fayajlisu inda ra'sih.
Dan Nabi duduk di sisi kepala dia. Yang ni katakan dia sakit dan dia berbaring. Jadi dikatalah dia berbaring di atas katil atas tilam, maka Nabi duduk di sisi kepala orang yang sakit tersebut. Wa yas'aluhu an halih, dan Nabi tanyakan tentang keadaan dia. Contohnya Nabi pergi duduk di sisi kepala orang yang sakit. Nabi tanya, apa khabar, macam mana keadaan, macam mana situasi yang begitu. Nabi tanya tentang situasi keadaan dia. Lalu Nabi pun dikatakan di sini dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibn Majah, Nabi kata, kaifa tajiduk. Kaifa tajiduk ni maknanya, macam mana keadaan kamu. Ataupun, apa yang kamu rasa. Macam mana perasaan kamu sekarang. Itu maksud dia. Macam mana perasaan kamu sekarang. Kemudian Nabi pun SAW, apa yang Nabi buat, ini petunjuk Nabi. Wa kana yamsahu biyadihi al-yumna alal maridi wa yaqul, Nabi menyapu badan orang yang sakit dengan tangan kanan baginda. Nabi sapu badan orang yang sakit dengan tangan kanan baginda, dan baginda membaca doa, Allahumma rabban nas. Ini kita selalu dengar doa ni. Doa kepada orang sakit. Allahumma rabban nas, azhibil ba's, ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Dia tidak terlalu panjang sangat. Terjemahannya adalah, Allahumma rabban nas, ya Allah, engkau adalah Tuhan kepada keseluruhan manusia. Azhibil ba's, kau hilangkanlah kesakitan ini. Al-ba's adalah keburukan atau kesakitan. Ishfi wa anta syafi, kau berikanlah kesembuhan, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menyembuh. Ishfi itu permintaan. Anta syafi ni adalah tawassul. Ini. Anta syafi adalah tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Sebab tu Nabi tak kata ishfi sahaja, tapi Nabi kata ishfi wa anta syafi. Begitu. Macam kita kata irhamni ya arhamar rahimin, ighfirli ya ghafurur rahim. Itu samalah. Tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dia. Yang ni semuanya dinamakan sebagai tawassul dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan kita tahu bahawasanya ini adalah jenis tawassul yang disepakati pensyariatannya, iaitu bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, berdalilkan firman Allah di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Jadi salah satu pengamalannya adalah Allahumma rabban nas, begitu. Ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia. Azhibil ba's, kau hilangkanlah kesakitan. Ishfi wa anta syafi, kau sembuhkanlah dan kau adalah Tuhan yang maha menyembuh. La shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan kamu. Shifaan la yughadiru saqama, maknanya kesembuhan yang tidak mengembalikan kesakitan, kesembuhan yang tidak mendatangkan kembali kesakitan. Itu makna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini adalah diambil daripada hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini kita kena praktikkan doa ni. Maknanya kalau kita ziarah kawan-kawan kita ke, saudara mara kita ke, siapa sahaja, kerabat, keluarga, kawan, jiran yang sakit, kita boleh baca doa ni. Allahumma rabban nas, azhibil ba's, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Gitu. Kemudian wa kana yaqul, antara doa Nabi kepada orang sakit, Nabi membaca imsahil ba's rabban nas. Ya Allah, kau hilangkanlah kesakitan. Imsahil ba'sa rabban nas, maknanya wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kesakitan. Biyadika syifa, di tanganmu lah kesembuhan.
La kashifa lahu illa anta. Yang ini dia pendek sedikit. Tidak ada yang dapat menghilangkan kesakitan ini kecuali kamu. Ini pendek sikit. Imsahil ba'sa ya Rabb, ataupun imsahil ba'sa Rabban nas. Kau hilangkanlah kesakitan wahai Tuhan manusia. Biyadika syifa, di tanganmu lah kesembuhan. La kashifa lahu illa anta. Tidak ada yang dapat menghilangkan sakit ini kecuali kamu ya Allah. Ini hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadirin sidang jemaah, riwayat Bukhari dan Muslim juga. Wa kana yad'u lil maridi salasa. Nabi juga, antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda mendoakan kepada orang yang sakit, dan Nabi ulang doa sebanyak 3 kali. Nabi ulang doa tu sebanyak 3 kali. Kama qala li Sa'ad, sebagaimana Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad di sini merujuk kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa doa Nabi? Nabi kata, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Nabi sebut 3 kali. Jadi sunnah juga kepada kita, kalau menziarahi orang sakit, doakan dia kesembuhan sebanyak 3 kali. Begitu. Doakan kesembuhan kepada orang yang sakit yang kita berkunjung kepada dia sebanyak 3 kali. Tapi janganlah kita sebut Allahumma shfi Sa'dan pula. Nama dia bukan Sa'ad, nama dia Wahab contoh. Jadi kita guna nama dia lah. Kalau nama dia Ahmad, Allahumma shfi Ahmada, Allahumma shfi Ahmada, contohnya begitu. Atau kalau nama dia sekian-sekian, kita letaklah nama dia dengan nama dia. Allah, kau sembuhkan sekian, kau sembuh. Kalau nak mudah dalam bahasa kita. Nabi sebab dia memang orang Arab, dia cakaplah begitu. Tapi boleh juga kalau kita nak mengguna bahasa Arab ini, tapi kita tukar nama orang yang sakit tu dengan orang yang kita ziarahi. Hadirin sidang jemaah. Jadi boleh kita doa dengan doa tersebut. Allahumma shfi Sa'da, Allahumma shfi, ya Allah kau sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah kau sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah kau sembuhkanlah Sa'ad. Juga hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini antara zikir-zikir yang kita kena baca, hadirin sidang jemaah, dalam kita menziarahi orang sakit. Sayanglah kalau kita ziarah orang sakit, kita tak doa. Sedangkan anjuran petunjuknya doa. Ada orang dia ziarah orang sakit semata untuk menangis, atau dia ziarah orang sakit semata dia nak ambil gambar selfie. Ada juga dia ziarah orang sakit selfie. Tapi sayanglah dia tak mengisi peluang keberadaan dia di situ di hadapan orang sakit untuk dia doakan. Ni, kalau kita tengok doa-doa Nabi ni adalah doa lidah. Maknanya doa yang didengari. Jadi sebenarnya bagi saya, kadang bila kita dengar orang doakan kebaikan untuk kita ni, jiwa kita yang sedang sakit tu dia jadi tenang. Hadirin sidang jemaah. Situasi kita yang dalam keadaan tak sihat apa semua, dia jadi tenang. Kita akan rasa, orang kata, sangka baik, ya Allah Ta'ala akan sembuhkan kita. Begitu. Kita akan, jiwa kita akan jadi tenang. Dan disebutkan di sini, wa kana idza dakhala 'alal maridi yaqulu lahu. Nabi ni kalau Nabi masuk kepada orang yang sakit, maknanya apabila Nabi bertemu dengan orang yang sakit, Nabi akan berkata kepada dia, la ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Maknanya sakit ni sebagai penyuci dosa insya-Allah. Nabi seolah Nabi nak bagi ucapan menenangkan. Nabi kata tak apa, sakit ni adalah membersihkan dosa. Tahur ni maknanya suci, bersih. Jadi apa yang nak dibersih, memang kita tak nafikan bahawasanya penyakit adalah salah satu cara Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Tapi jangan kita ingat, bila kita diuji dengan sakit, kita kata aku ni teruk sangat ke? Jangan cakap macam tu. Aku ni banyak dosa sangat ke? Jangan. Ini adalah ungkapan su'zon. Ini ungkapan buruk sangka dengan Allah. Tapi kita positif, kita tahu memang kita banyak, kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. Jadi bila Nabi menziarahi orang sakit, Nabi akan membaca la ba'sa, atau Nabi akan sebut kepada dia la ba'sa tahur insya-Allah. La ba'sa tahur insya-Allah. Ini boleh kita doa. Begitu. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan tengok. Ini semua hadis-hadis sahih belaka. Maknanya punya banyak hadis sahih yang kadang ada sebahagian orang kita ni tak habis amal pun lagi, hadirin dan hadirat.
Tapi tiba-tiba dia datang dok je buat tips sekian, jampi sekian, petua sekian, apa semua, baca itu, baca ini. Sedangkan kita ni sebaik-baik petunjuk kita, ikutan kita adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak panjang sangat pun doa tadi. Kalau kita nak kata Allahumma shfi si fulan, Allahumma shfi si fulan, ya Allah kau sembuhkan dia, kau sembuhkan dia. Ini pendek je. La ba'sa tahur insya-Allah. Pendek sahaja doa. Jadi boleh kita baca doa tersebut. Dan disebutkan di sini, hadirin sidang jemaah yang saya hormati, wa kana yarqi man bihi qarhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Ini diguna yarqi. Yarqi ni ruqyah. Kita biasa dengar perkataan ruqyah, ruqyah, dan disebut ruqyah syar'iyah. Maknanya kita merawat orang kata sakit dan kita mengharap kesembuhan daripada penyakit menggunakan ruqyah yang berisi daripada ayat-ayat Quran dan juga zikir-zikir yang sabit dan sahih dan juga doa-doa yang sabit dan sahih. Ini ruqyah. Ini sifat ruqyah yang sebenar. Jadi Nabi pun mengamal ruqyah, hadirin sidang jemaah. Dan Nabi meruqyah mereka yang ada qarhah. Qarhah ni adalah luka atau ada kecederaan pada mana-mana anggota tubuh. Itu maksud dia. Au jurhun, ataupun kecederaan juga. Au syakwa. Syakwa ni kalau ada orang mengadu, dia mengadu sakit lah wahai Nabi, kata ya Rasulullah sakit ni, macam tu. Syakwa ni mengadu. Fayada sababatahu bil ard. Maka Nabi akan meletakkan jari telunjuk Nabi di tanah. Nabi akan meletakkan jari telunjuk. Sababah ni jari telunjuk. Ini sababah, jari telunjuk. Nabi akan letakkan jari telunjuk Nabi di tanah. Summa yarfa'uha. Kemudian Nabi angkat jari tersebut. Dan Nabi SAW membaca, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Biizni Rabbina. Isyaratnya sebenarnya dalam sebahagian riwayat, jari telunjuk ni dibasahkan dengan air liur. Jari telunjuk dibasahkan dengan air liur dan diletak di atas tanah. Dan diangkat dalam keadaan jari itu masih basah dengan air liur dan diletakkan di tempat yang cedera atau tempat yang luka. Katakan luka tu pada kaki, diletakkan jari itu ke kaki tersebut. Dan Nabi, bila Nabi buat begitu, baru Nabi baca doa ni, Nabi kata Bismillah, yang pertama sekali Bismillah, dengan nama Allah. Turbatu ardina, iaitu tanah bumi kami. Turbah ni tanah. Tanah daripada bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan air liur. Riqah ni air liur. Dengan air liur sebahagian kami. Yushfa saqimuna, akan disembuhkan sakit kami biizni Rabbina, dengan izin Tuhan kami. Begitu. Jadi ini Nabi mulakan sebab Nabi nak ada kaitan dengan barakah, keberkatan, sebutan nama Allah tu. Maknanya tanah dan air liur yang bercampur, yang dibaca padanya Bismillah. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni Rabbina. Dan hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga. Tapi ini boleh diamalkan ruqyah, hadirin sidang jemaah, dan kita buat sebegitu kepada tempat yang cedera, tempat yang luka. Begitu. Dan cuma saya nak sebutkan tadi, saya terlepas pandang berkenaan dengan doa Nabi kepada Sa'ad tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita tengok kepada riwayat yang penuh, sebelum Nabi doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Nabi dengan tangan kanan Nabi pegang dahi Sa'ad. Nabi pegang dahi Sa'ad. Kemudian Nabi sapu kepada muka Sa'ad. Dan kemudian Nabi sapu kepada bahagian dada Sa'ad. Dan Nabi doa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Tapi kita pun boleh buat benda yang sama, tapi tengok kepada kesesuaian. Kalau dah kata muka dia teruk penuh dengan orang kata bantuan pernafasan ke, tak payahlah sapu muka. Maknanya kalau dia ada sakit ke cedera pada badan, kita pegang mana yang kita boleh
Macam kalau kita pegang tangan dia, kita sempat ziarah dia, kita pegang tangan dia dengan tangan kanan kita, hadirin sidang jemaah, kita kata Allahumma syfi, ya Allah kau sembuhkan sekian, kau sembuhkan sekian. Begitu. Tak semesti bukan syarat kita dalam bahasa Arab, boleh je dalam bahasa Melayu, hadirin dan hadirat. Dan disebutkan di sini satu noktah yang penting juga berkenaan dengan adakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari tertentu untuk menziarahi pesakit. Adakah Nabi kata, oh hari Isnin hari terbaik? Tak. Adakah hari Selasa? Tidak. Maka Ibn Al-Qayyim, dia ulas bab tu. Apa kata dia? Dia kata, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam ay yakhussa yawman minal ayyami bi'iyadatil mariyad. Nabi SAW bukan daripada petunjuk baginda untuk mengkhususkan hari tertentu bagi tujuan menziarahi pesakit. Maknanya yang kita faham, ada tak Nabi khususkan hari tertentu nak ziarah pesakit? Jawapannya, tidak ada. Wala waqtan minal awqat, dan Nabi juga tidak menetapkan atau mengkhususkan waktu-waktu yang tertentu untuk menziarahi pesakit. Maknanya tak ada waktu yang tertentu. Tapi orang kita janganlah salah faham, dia marah pula hospital buat waktu. Itu cerita lain lah, hadirin dan hadirat. Itu ketetapan hospital, dia kata waktu ziarah pukul 12 sampai pukul 1, lepas pukul 6, pukul 5, itu cerita lain lah. Tapi maknanya kita sebagai orang yang nak menziarahi orang yang sakit, katalah dia terlantar di rumah dia, adakah kita ni adanya pengkhususan kalau nak ziarah pesakit kena ziarah hari tertentu? Tidak. Sebenarnya Nabi kita ini dalam bab-bab ibadah yang tertentu, Nabi tak suka untuk mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan ibadah tertentu. Kecuali yang sabit dalil je lah. Kan ada hadis yang melarang. Contoh kan Nabi SAW melarang kita mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyam. Untuk qiyamul lail. Ada larangan. Ada larangan. Mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyamul lail. Dan ada juga, dan Nabi sambung hadis tu, Nabi kata, Nabi juga melarang seseorang mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa. Maknanya hari lain tak puasa, hari Jumaat je dia puasa. Hari lain tak qiyamul lail, tak salat tahajud, tak salat malam, malam Jumaat dia qiyamul lail. Dia khususkan. Jadi perbuatan ini dari sudut hukum, ianya makruh, ianya makruh. Jadi sebab itu menunggalkan puasa pada hari Jumaat, hukum dia apa? Makruh. Dan sengaja mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyamul lail, hukum dia adalah makruh. Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan perbuatan tersebut mengkhususkan hari tertentu untuk qiyam dan puasa adalah bid'ah. Ini disebut dalam mazhab Syafi'i. Ia adalah bid'ah. Kerana menyelisihi sunnah. Sunnah Nabi kita tak khususkan malam-malam tertentu, hari-hari tertentu untuk ibadat. Tapi kalau yang ulama mazhab Syafi'i kita kena faham. Bila mereka sebut bid'ah, mereka ini membahagikan bid'ah kepada 5 hukum. Ini ulama mazhab Syafi'i. Mereka kata betul bid'ah, cuma ia adalah bid'ah yang hukumnya apa? Makruh. Begitu. Bid'ah yang hukumnya makruh. Begitu. Jadi ini dikenali orang yang belajar mazhab Syafi'i, dia akan tahu. Maknanya pembahagian yang dilakukan oleh Sultan al-Ulama Al-Is ibn Abdissalam tentang isu bid'ah ini, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada harus, ada makruh. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Cuma adakah pandangan ni dipersetujui oleh majoriti ulama? Kita kata tak. Macam Al-Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi dia kata itu bukan bid'ah, itu dari sudut bahasa saja. Adapun bid'ah yang kita maksudkan dalam bab bab ini adalah dari sudut definisi syarak. Definisi syarak, iaitu buat satu ibadah yang baru, yang menyerupai syariat. Tujuannya nak berlebihan daripada ibadah dan menganggap kurang sebenarnya apa yang ada dalil ni dia anggap kurang. Dia nak buat lebih sedikit. Begitu. Jadi itu tidak dibenarkan mengkhususkan hari-hari tertentu kecuali jika ada dalil. Hadirin sidang jemaah. Habis ada orang kata, tu ustaz tu duk kuliah tiap-tiap malam Jumaat, Khamis pada minggu pertama, Khamis minggu ketiga, tak ada isu pun. Saya bukan khususkan, hadirin dan hadirat. Saya tak khususkan. Maksudnya kalau macam saya hadir malam ni, tiba-tiba orang kata, ustaz kita ubah esok pula boleh? Saya tak ada masalah. Masalahnya golongan ini, dia kalau tak boleh malam ni, malam lain tak boleh. Macam tu. Kalau macam saya, ustaz, Khamis ni ustaz kita tak lapang lah. Kalau saya nak tukar kuliah ustaz Rabu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya kita tak khususkan pada malam tu.
Tapi ada sebahagian orang dia mengkhususkan ibadah tertentu pada malam tertentu. Cuba kita tanya, boleh tak ubah hari Rabu? Dia tak boleh ubah hari Rabu, kena malam Khamis malam Jumaat juga. Betul tak? Dia memang dia punya mentaliti macam tu. Kalau dia kata, boleh tak kalau kita nak buat ibadat sekian ni, jangan malam Jumaat, buat malam Sabtu, boleh? Tak boleh. Nampak? Mesti dia ada mesti bagi di sisi dia mesti ada fadilat tertentu. Padahal tidak ada nas. Begitu. Ini tidak dibenarkan. Hadirin sidang jemaah. Tapi kalau paling tinggi pun dalam fiqh hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Selesai perbahasan kita berkenaan dengan anjuran menziarahi pesakit. Tapi bukanlah semuanya ada di sini. Antara anjuran lain menziarahi pesakit ni, walaupun tak disebutkan di sini, iaitu kita tidak melama-lamakan tempoh berkunjung. Begitu. Jangan kita ziarah orang sakit. Sebab orang sakit ni dalam keadaan yang tak selesa sebenarnya. Mana ada orang selesa dengan sakit? Cuba kita bersembang dengan orang sakit. Dia nak bersembang pun malas. Orang tanya sepatah, jawab pun kalau boleh separuh patah. Macam tu. Dia bukan jawab, orang tanya sepatah, jawab sepatah. Separuh patah. Macam dia, malas aku tak dia tak larat. Dia tak sihat. Hadirin sidang jemaah. Itu yang kita kata, kalau jasad sakit ni, buat apa pun jadi tak sedap. Begitu. Tu yang ulama kata, kalau macam tu bagaimana pula hati yang sakit? Maknanya kalau hati tu sakit, ibadah apa pun jadi tak sedap. Hadirin sidang jemaah. Itulah yang dikatakan dan kaitan antara jasad dengan hati. Dan kemudian kita nak masuk pula kepada perbahasan yang baru. Selesai dah berkenaan dengan ziarah pesakit tu, kita nak masuk kepada satu kitab yang ketiga pula. Kata penulis kitab, Kitabul Janaiz, kitab Al-Janaiz, yang membicara berkenaan dengan apa? Jenazah. Di situ kita berkenaan dengan jenazah. Jenazah ni adalah manusia yang mati. Maknanya yang mati dari kalangan manusia. Kebiasaannya kalau haiwan mati dia tak guna jenazah. Contoh. Memang tak gunalah. Jadi contohnya kalau telah sampai kepada kita jenazah kucing kita, Allah, mana orang kata jenazah? Kita biasa dalam bahasa Arab dia tak sebut jenazah kepada haiwan. Dia sebut maitah, maknanya bangkai ataupun haiwan yang mati. Maitah. Adapun jenazah merujuk kepada manusia. Hadirin sidang jemaah. Dan disebut di sini faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil janaizi was salati 'alaiha wattiba'iha wa dafniha. وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fil janaiz, terhadap jenazah, wassalati 'alaiha, dan salat ke atas jenazah, wattiba'iha, mengikuti jenazah ke perkuburan, iaitu membawa jenazah ke perkuburan, wadafniha, dan mengebumikan jenazah. Wa ma kana yad'u bihi lil mayyit, dan fasal yang membicarakan tentang petunjuk Nabi terhadap apa doa Nabi kepada si mati. Apa doa Nabi kepada si mati? Fi salatil janazah, semasa salat jenazah, wa ba'da dafni, dan selepas pengebumian jenazah, wa tawabi'i dzalik, dan yang berkaitan dengannya. Baik. Jadi ini penting. Kita nak tahu macam mana petunjuk Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah. Pertama kita kena jelas pengurusan jenazah ini dari sudut hukum. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Dan dahulu kita ada bahas tentang perbezaan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajipan ke atas setiap individu Muslim. Semua orang Islam wajib buat. Seperti salat 5 waktu. Seperti puasa Ramadan. Seperti mengerjakan ibadah haji. Ini fardu ain. Hadirin sidang jemaah. Adapun fardu kifayah, ia juga hukumnya wajib. Cuma kewajipan ini adalah kewajipan ke atas kumpulan. Kewajipan ke atas kumpulan.
Maknanya apabila ada satu kumpulan yang telah melaksanakan kewajipan tersebut, maka gugurlah kewajipan tu ke atas orang lain. Begitu. Gugurlah kewajipan tu ke atas orang lain. Contohnya adalah pengurusan jenazah secara keseluruhannya. Dan contohnya lagi dalam mazhab Syafi'i adalah salat 5 waktu secara berjamaah. Begitu. Salat 5 waktu secara berjamaah. Ini pun adalah fardu kifayah. Salat 5 waktu tu fardu ain, tapi secara berjamaah fardu kifayah. Jadi pengurusan jenazah, apabila saya sebut berkenaan dengan pengurusan jenazah ini dia merangkumi 4 perkara. Pengurusan jenazah merangkumi 4 perkara. Yang pertama sekali, apabila berlakunya kematian, kita mandikan jenazah. Setelah kita mandikan, kita kafankan. Betul tak? Lepas mandi, kafan jenazah. Setelah kita kafankan jenazah, kita salatkan ke atas jenazah. Dan setelah salat, kita kebumikan jenazah. Jadi inilah fardu kifayah yang 4 ni. Mandi jenazah, kafan jenazah, salat jenazah, kebumikan jenazah. Dan disebut oleh Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, kana hadiyuhu wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaizi akmal al-hadi mukhalifan li hadiyi sairil umam. Adalah petunjuk Nabi dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan isu jenazah merupakan sesempurna petunjuk. Akmal al-hadi, bukan hadi akmal. Akmal al-hadi. Jadi ini adalah sesempurna petunjuk. Begitu. Akmal ni sempurna. Hadi adalah petunjuk. Mukhalifan li hadi sairil umam. Dan ini berbeza atau bercanggah dengan petunjuk umat-umat yang terdahulu. Maknanya umat-umat yang terdahulu tidak ada petunjuk tentang pengurusan jenazah. Macam mana cara kita nak lakukan kepada jenazah selepas kematiannya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini menunjukkan sebaik-baik petunjuk. Mustamilan, petunjuk Nabi itu meliputi alal ihsani ilal mayyit, iaitu meliputi berbuat baik kepada si mati. Ihsan ni adalah berbuat kebaikan kepada si mati. Wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi wa yaumi ma'adih, dan Nabi bertaamul, maknanya Nabi berurusan dengan si mati dengan perkara yang memberi manfaat kepada si mati dalam kubur dan juga selepas daripada itu. Yaumi ma'adih. Yaumi ma'adih ni maknanya yaumul akhirah, hari akhirat. Wa alal ihsani, juga petunjuk Nabi itu meliputi ihsan kepada siapa lagi selain daripada si mati yang pertama, kepada ila ahlihi wa aqaribih, kepada ahli keluarga si mati dan juga kepada kaum kerabat si mati. Kepada ahli keluarga si mati dan juga kepada kaum kerabat si mati. Hadirin sidang jemaah. Wa ala iqamati ubudiyatil hayyi lillah fima yu'amilu bihil mayyit, dan juga petunjuk Nabi meliputi untuk menegakkan ciri kehambaan orang yang hidup apabila dia menguruskan si mati. Maknanya bila dia uruskan si mati, maka dia akan menambah sifat ubudiyah kepada orang yang hidup, sifat-sifat hamba kepada orang yang masih hidup yang menguruskan jenazah tersebut. Wa tajhizihi ilallah, bila dia uruskan orang yang dah mati, dia pun menguruskan persiapan diri dia pula untuk menghadapi kematian. Ala ahsani ahwalihi wa afdaliha. Dia kata di sini dalam sebaik-baik ahwal dia. Maknanya dalam sebaik-baik keadaan dia. Wa wuqufihi wa wuqufi ashabihi sufufan yahmaduna Allah wa yastaghfiruna lahu wa yas'aluna lahu al-maghfirata wal-rahmata wat-tajawaza anhu. Demikian juga hadirin sidang jemaah,
orang-orang yang hidup menguruskan jenazah si mati itu dengan sebaik-baik keadaan dia. Dan dia serta para sahabatnya yang lain, mereka berdiri iaitu salat berjamaah. Dan di dalam salat tersebut, mereka yahmadun Allah, mereka memuji Allah. Dan wayastaghfirunalah, mereka yang menghadiri pelaksanaan salat jenazah berjamaah ni memohon keampunan Allah untuk si mati, memohon keampunan Allah untuk si mati. Wayas'aluna lahul maghfirah, mereka minta semoga Allah ampunkan si mati. Warahmah, semoga Allah rahmati si mati. Wattajawaza anhu, dan semoga Allah, orang kata mengampunkan juga. Tajawaza ani, memaafkan segala kesilapan dan kesalahan yang dia lakukan. Begitu. Sebab itu kita katakan hadirin sidang jemaah, dari sudut pelaksanaan salat jenazah ini, ia adalah salat yang mempunyai 4 takbir, yang mempunyai 4 takbir. Dia bukan kita keliru nanti orang tanya 4 rakaat. Dia bukan 4 rakaat, 4 takbir. Begitu. Salat jenazah tidak ada rakaat. Jadi apabila kita sebut 4 takbir, ada orang tanya pula, macam mana salat jenazah ni boleh dinamakan sebagai salat sedangkan ia tidak ada rakaat? Begitu. Jadi jawapannya mudah. Kita kata, apa itu definisi salat? Salat ni apa definisi dia? Jadi kita kata definisi salat dari sudut syarak adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu. Jadi semua ciri-ciri ni ada pada salat jenazah. Salat jenazah dimulakan dengan takbir, betul tak? Allahu Akbar. Mulakan dengan takbir. Dan salat jenazah diakhiri dengan salam. Dalam salat jenazah ada perkataan. Dalam salat jenazah ada perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam adalah definisi salat. Sebab itu salat jenazah dia dinamakan salat kerana mencukupi 4 ciri-ciri tersebut. Adanya perkataan, adanya perbuatan, dimula dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan takbir yang pertama, kita kata begini, tidak dituntut untuk kita membaca doa iftitah. Tidak dituntut. Hanya takbir pertama ni, selepas takbir yang pertama, kita terus baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sahaja yang dituntut. Maka tak perlulah lepas baca Al-Fatihah dia nak pergi baca surah Yasin pula. Tidak perlu dalam salat jenazah. Hadirin sidang jemaah. Kerana salat jenazah dibina atas keringanan. Maknanya atas keringanan. Maknanya jangan terlalu lama-lama. Jadi baca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Kemudian takbir yang kedua. Takbir yang kedua kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Jadi kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga pula. Allahu Akbar. Di sini kita mendoakan keampunan dan rahmat untuk si mati. Sependek-pendeknya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dan kita boleh baca juga Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu. Ya Allah, kau ampunkanlah si fulan, kau rahmatilah si fulan, wa'afihi, kau berikanlah afiah kepada, iaitu kesejahteraan kepada si fulan, wa'fu anhu, kau maafkanlah dia. Kau maafkanlah dia. Tetapi yang dibaca oleh Nabi SAW lebih panjang. Nabi baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu
waghsilhu bil ma'i was salji wal barad Allahumma naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih wa ahlan khairan min ahli. Ini antara doa Nabi kepada si mati. Tetapi itu kalau jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan kita ubah pada hujung-hujung kalimah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Begitu. Kalau jenazah depan kita ramai, macam kita pergi umrah kan. Kan ramai jenazah biasanya kalau kita solat lepas mayang fardu ada solat jenazah. Lepas solat fardu ada solat jenazah. Jadi kita pun Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Adapun pada takbir yang keempat digalakkan juga kepada kita untuk berdoa. Sebahagian ulama mengatakan antara doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita boleh baca juga doa tersebut. Tapi kalau tidak mahu pun tidak mengapa. Takbir yang keempat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Dan oleh kerana salat jenazah adalah salat, maka dia mengambil pakai hukum salat. Maknanya kalau salat ni kita kata menghadap kiblat, maka salat jenazah wajib menghadap kiblat. Kalau salat perlu kepada wuduk, maka salat jenazah wajib ada wuduk. Kalau salat perlu kepada sucinya pakaian, sucinya badan, sucinya tempat salat daripada najis, maka salat jenazah pun sama, dia mengambil pakai hukum yang sama. Kalau salat dituntut menutup aurat, maka salat jenazah pun wajib menutup aurat. Cuma yang membezakan salat jenazah dengan salat yang lain, kalau salat 5 waktu ni, salah satu syarat sah dia mengetahui telah masuknya waktu salat. Ini untuk salat 5 waktu je. Salat jenazah tak terpakai sebab mana kita tahu dia nak mati bila? Dia tak ada syarat dia lah. Begitu. Dia tidak ada syarat mengetahui telah masuk waktu mati orang tak. Tidak. Salat jenazah ni berlaku ketika ada kematian, maka kita dirikan salat ke atas si mati. Baik. Dan disebutkan di sini, ya, kena ada wuduk sebagai saya sebut tadi. Salat jenazah dia mengambil pakai hukum salat. Pada keseluruhan syarat sah salat, iaitunya suci daripada hadas dengan cara berwuduk, suci daripada najis pada badan, pada pakaian, pada tempat salat, menghadap kiblat dan menutup aurat, kecuali mengetahui masuknya waktu salat je. Yang tu hanya khusus kepada salat fardu sahaja. Itu salat fardu 5 waktu. Ya? Kalau masuk maksudnya? Kalau dia kena ikut, dia kena buat 4 takbir juga. Jadi dia kena buat 4 kali takbir salat sehingga penuh. Begitu. Kalau dia memang tak sempat, maka dia salat sendiri pun tak apa. Kita kata anjuran salat jenazah ni adalah secara berjamaah. Iaitu jemaahnya dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya 40 orang. Sekurang-kurangnya 40 orang. Tetapi kalau kurang sah salat tu sah. Maknanya afdalnya lah, maknanya yang paling lengkap, yang paling afdal adalah 40 orang jemaah. Tetapi kalau kita lewat, kita ada urusan apa semua, kita salat seorang-seorang je kepada jenazah pun dibolehkan. Hadirin sidang jemaah, tak ada masalah. Summal mashi baina yadayhi ila ayyudi'ahu hafratahu. Summa yakumu huwa wa ashabuhu ala qabrihi sa'ilina lahu at-tasbit ahwaja ma kana ilaih. Ini kata Ibn Al-Qayyim. Kemudian kita yang hidup ni berjalan di hadapan si mati untuk kita membawa si mati ke kuburnya, ke lubang kuburnya. Ini kita bawa je. Summa yakumu huwa wa ashabuhu ala qabri. Kemudian dia dan kawan-kawannya yang lain berdiri di atas kubur, maknanya berdiri di tanah kubur. Bukan atas kubur yang kita tanam tak, maknanya berdiri di perkuburan lah. Sa'ilina lahu tasbit. Ketika itu kita mendoakan sabat kepada dia. Kita mendoakan sabat. Sabat ni
Seolah kita doa, ya Allah kau permudahkan urusan dia, ya Allah kau berilah kekuatan, ketetapan kepada dia. Kerana dia ketika itu sedang ditanya, hadirin sekalian, dia ketika itu sedang disoal. Ahwaja makana ilaih, dengan kadar yang dia berhajat kepadanya. Maknanya kita dituntut mendoakan si mati selepas ke bumi jenazah. Ini kata-kata Ibnu Al-Qayyim. Hadirin sekalian, doakan sabat, ya Allah kau tetapkan dia, kau pun mudahkan dia, kau ampunkan dia, kau maafkan dia, begitu. Ini selepas pengebumian. Dan summa yata'ahaduhu biziyarati ila qabrihi wassalami alaih. Kemudian dia pun apa yang dia buat selepasnya orang itu dah selesai pengebumian, maka dia selepas daripada itu dia datanglah berziarah ke kubur saudaranya itu. Maknanya ini perbuatan menziarahi kubur. Dan menziarahi kubur ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia dianjurkan. Dahulu awalnya ia dilarang. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur. Ala fazuruha, sekarang ini ziarahilah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, kerana ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Ziarah kubur ingat kita kepada akhirat. Kadang orang kita ni dia tak teringat sangat pasal akhirat. Pak, bila satu hari dia pergi kubur, barulah dia, Allah, aku selama ni lalai, sebagai contoh. Duk pergi tempat-tempat yang menjauhkan dia daripada akhirat, menyebabkan dia tak fikir akhirat. Dia pergi kubur, baru dia ingat akhirat. Jadi itu tujuan ziarah kubur. Dan disebutkan, hadirin dan jemaah yang saya muliakan, wassalami alaih, bila kita dah sampai ke perkuburan saudara kita, apabila kita menziarahi kubur, kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapkan salam. Ini pun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Contohnya kita kata, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insya'allah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur, kami ni insya-Allah akan sampai kepada kamu juga. Begitu. Maknanya kami akan menyusul lah, dalam arti kata kami insya-Allah akan menyusul. Kita tak dapat tidak, jangan kita nak menongkat langit, hadirin sidang jemaah, seolah umur kita panjang tidak mati. Jangan begitu. Sebab itu saya kadang bila dah sampai ke hujung tahun sebegini kan, kata yalah, walaupun ni tahun Masihi, tapi di negara kita ini ialah kita lebih mengenali tahun Masihi sebab kita mengguna pakai itu dalam kalender kita, urusan kehidupan kita. Macam kalau hari ini saya tanya berapa jam di akhir, orang tak tahu kot no. Tapi kalau hari ini berapa Disember, orang tahu ni berapa bulan. Kalau Disember pun dia tak tahu apa bulan tu, tak tahu apa dia tahulah hidup dia. Mana kadang hari pun saya lupa dah tak kerja ni, contoh dia kata begitu, dah cuti-cuti ni. Tetapi orang kita dia dengan Masihi punya kalender lah. Saya nak sebut tentang bila kita berada pada hujung tahun, dalam saya selit sedikit hadirin sidang jemaah, tentang satu hadis yang Nabi SAW bagi tahu kepada seorang sahabat Nabi, namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab. Ibnu Umar ni dia kata, satu hari Nabi datang kepada aku, Nabi pegang kepada aku punya bahu. Nabi pegang bahu. Anda bayang, Ibnu Umar ni dia bayar anak Nabi lah. Dia bayar anak Nabi. Dia jauh lah, dia antara sahabat-sahabat yang junior. Pak dia, Umar bin Al-Khattab tu sahabat yang senior lah, tu kawan Nabi yang senior. Ini sahabat yang junior. Jadi dia kata, Nabi pegang kepada bahu aku, Nabi kata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Duduklah kamu di atas muka dunia ini seperti kamu ni orang asing, Aw 'abirus sabil,
Ataupun kamu ni orang yang bermusafir. Kamu ni orang yang bermusafir. Bermusafir ni nama lain bagi dia adalah perantau. Apa sifat perantau? Sifat perantau, dia tidak menetap lama di tempat yang dia pergi tu. Dan sifat perantau, dia akan pulang kembali ke kampung halaman dia. Dia akan pulang kembali ke kampung halaman kita. Jadi itulah sifat dunia ni bagi kita. Dunia ini tempat perantauan kita. Tempat kembali kita, asal usul kita sebenarnya adalah pada syurga, hadirin sidang jemaah. Itu asal usul kita. Maknanya tempat kembali kita adalah akhirat. Tempat kembali kita adalah akhirat. Jadi perantau dia kena fikir nak pulang. Dia tak boleh fikir nak tinggal di situ. Dia kena fikir nak pulang. Dan sifat kepulangan ini adalah satu perkara yang menggembirakan, bukan sebaliknya. Pulang ni seronok. Kita ambil contoh kanak-kanak di sekolah rendah. Bila cikgu sekolah dia bagi tahu, murid-murid hari ni kelas kita habis awal ya, kamu semua boleh pulang ke rumah. Apa jadi pada budak-budak tu? Yip yip hurray dia kata. Punya happy, hurray boleh balik, ye boleh balik, seronok. Sebab apa? Boleh pulang ke rumah. Pulang seronok. Kemudian apabila kita ni baru dapat kerja, hadirin sidang jemaah. Muda remaja baru dapat kerja 20-an, 30-an begitu. Tiba-tiba bos kata pula, okey, hari ni semua staff kita bagi half day sahaja. Boleh balik rumah masing-masing. Kita ni bukan budak-budak, tapi dalam hati huri juga. Seronok pulang ke rumah. Sepatutnya balik kerja pukul 5, pukul 6. Dia boleh balik pukul 12 tengah hari. Punya seronok dia balik ke rumah. Pulang ni seronok. Dia kemudian dia dah berkeluarga, dah beristeri, dah beranak pinak, hadirin sidang jemaah. Balik kampung nak raya. Bukan main seronok. Sampai dia buat lagu, jom balik kampung lah. Oh, balik kampung lah. Macam-macam hadirin sidang jemaah. Punya menggambar, menzahir kegembiraan. Seronok, balik ni seronok. Tapi bila dah semakin tua, orang tanya, Ji, dah bersedia ke untuk pulang ke rahmatullah? Allah, dia kata, belum lagi kot. Kenapa bila dah tua tak seronok pula nak balik? Hadirin sidang jemaah. Di sini kenapa kita tidak rasa, walaupun bukan syarat pulang ini tua, tidak. Tetapi maksudnya apa preparation kita, apa persiapan dan persediaan kita. Jadi inilah penting untuk kita menziarahi kubur. Kerana untuk mengingatkan kita kepada hari akhirat. Sebab itu saya nak tutup kerana majlis kita dah pukul 10.30. Saya nak kata begini. Ada satu riwayat daripada Osman ibn Affan yang diceritakan oleh pembantu Osman, namanya Hani. Hani ni orang lelaki. Ha bulat tu alif nun ya ada hamzah, Hani. Dia ni satu hari dia ikut Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Dan Osman ni ketika dia berdiri di satu perkuburan, dia menangis sehingga basah janggut dia. Kemudian pembantu dia ni tanya kepada Sayyidina Osman, dia kata, ya Amirul Mukminin, dia kata, wahai Osman, tazkurul jannata wan nara wala tabki atabki min hadha. Kamu apabila kamu ceritakan tentang syurga, cerita tentang neraka, kamu tak menangis. Kenapa kamu menangis bila kamu berada di tanah kubur? Kenapa kamu menangis apabila kamu berada di kubur? Maka Osman pun dia kata, kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur ini merupakan destinasi akhirat yang pertama. Siapa yang selamat dalam kubur, yang datang selepas daripada itu jauh lebih mudah dan ringan, hadirin sidang jemaah. Tetapi kalau seseorang itu dalam kubur pun dia dah tak selamat, yang datang selepas daripada kubur jauh lagi susah, lagi payah, lagi dahsyat, hadirin sidang jemaah. Jadi sebab itu Sayyidina Osman dia menangis apabila dia berada di kubur kerana dia mengenangkan akhirat. Dan betapa kita ini hadirin dan hadirat, kalau dalam kubur kita dah tak selamat, selepas daripada itu jauh lebih dahsyat. Begitu. Sebab itu kita banyakkan doa kita sebelum kita bagi salam, sebelum kita keluar daripada salat,
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan Allah daripada 4 perkara tersebut. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada azab kubur, daripada azab api neraka, daripada fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadirin sidang jemaah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.